Hari ini, tanah yang diusahakan penduduk Saham di sempadan Jordan, Syria, Israel tidak sesubur tanah di kampung asal mereka, Lembah Yarmouk, kira-kira 5 kilometer dari sini. Keadaan tidak menentu sejak Perang Arab-Israel yang turut membabitkan sekitar kawasan ini pada 1948 dan 1967, memaksa mereka meninggalkan kampung halaman untuk memulakan catatan hidup baru. Inilah dilema yang dihadapi penduduk di sempadan Jordan. Lebih 4 juta warga Jordan telah masak dengan pasang surut konflik Asia Barat. Kawasan ini telah menjadi medan percaturan kuasa besar seawal kurun ke-7 lagi, seperti di Yarmouk. Yarmouk terletak berhampiran sempadan Jordan, Syria dan Israel, kira-kira 120 km di utara ibu negara Aman. Yarmouk bukanlah medan pertempuran pertama di antara pejuang Islam dan tentera Rom Timur atau Byzantine. Sebelum itu, mereka pernah berperang di Tabuk dan Mu'tah. Mu'tah, Tabuk dan Yarmouk adalah jajahan Rom ketika itu. Usaha menggerakkan misi dakwah dari Mekah dan Madinah keluar semenanjung Arab telah dimulakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Selepas perjanjian Hudaibiyah yang dimeterai pada tahun 628, baginda mula menghantar perutusan menghadap Raja Rom, Parsi, Habsyi dan Qibti untuk menyeru mereka kepada Islam. Langkah sulung ialah berdamai dengan kerajaan Rom Timur. Rom menguasai Turki, Syria, Jordan, Palestin, Mesir dan Afrika Utara ketika itu. Raja Rom enggan menerima Islam, malah membunuh utusan Rasulullah SAW. Perbuatan itu bertentangan dengan tradisi mana-mana negara sekalipun. Heraklius berkeras akan menghancurkan orang Islam sekiranya usaha dakwah diteruskan juga di tanah jajahannya. Sebaik bai'ah sebagai Khalifah Islam pertama, Sayyidina Abu Bakar menggerakkan misi tentera keempat penjuru Asia Barat. Misi di Jordan dipimpin oleh Syirabil bin Hassanah, Damsyik oleh Yazid bin Abu Sufyan, Palestin oleh Amru bin Az, dan Homs oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Perang di Yarmouk berpunca daripada serangan besar-besaran Heraklius terhadap misi damai pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah. Untuk menentang armada perang Rom seramai 240,000 tentera, Khalifah Abu Bakar menggabungkan kekuatan tentera Islam dari Jordan, Palestin, Damsyik dan Homs. Tentera Islam seramai 50,000 orang dipimpin Khalid Al-Walid yang digelar Rasulullah SAW sebagai Saifullah atau Pedang Allah. Pada hari ini, Sungai Yarmouk dijadikan sempadan di antara Jordan dan wilayah yang dikuasai Israel. Tebing barat Sungai Yarmouk jatuh ke tangan rejim Tel Aviv setelah Jordan dan sekutu Arabnya tewas dalam Perang Arab-Israel pada 1967. Jordan juga terpaksa menyerahkan Baitul Maqdis Timur akibat kekalahan itu. Pertempuran di Yarmouk antara peperangan paling hebat pernah dilalui tentera Islam. Armada Rom yang diketuai Panglima Mahan turut dibantu masyarakat Arab Bani Ghassan yang dipimpin Jibillah bin Ayham. Keadaan bertambah genting apabila berita kewafatan Khalifah Abu Bakar pada tahun 634 tersebar. Bagaimanapun tentera Islam tetap bersatu, seterusnya membulatkan tekad untuk meneruskan jihad. Dan kemenangan awal pasukan Islam di Busra dan Palestin menyuntik semangat baru ke dalam jiwa perjuangan mereka. Jawatan Panglima Perang kemudian disandang Abu Ubaidah bin Jarrah yang dilantik Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah Islam yang baru. Abu Ubaidah antara umat terawal memeluk Islam, seorang panglima handal dan di antara 10 sahabat yang telah dijanjikan syurga. Beliau juga berjihad bersama Rasulullah SAW dalam Perang Badar dan Uhud.
Abu Ubaidah meneruskan usaha yang telah dibuat Khalid, iaitu menganjurkan perundingan dan mengajak Raja Rom memeluk Islam atau berdamai. Perang tercetus setelah usaha diplomasi gagal membuahkan kata sepakat. Khalid Al-Walid dan Abu Ubaidah jelas mempraktikkan etika perang yang dianjurkan Islam. Pertikaian seharusnya dielakkan. Namun dalam kes tertentu perang dibenarkan dan hanya setelah segala usaha damai gagal menyelesaikan masalah. Menurut seorang petani, Yusuf Fayyad Al-Ghawanmah, perang bermula di Bir'a, di selatan Syria, manakala pertempuran paling sengit berlaku di sini. Heraklius tewas walaupun tenteranya ramai serta dilengkapi peralatan perang canggih ketika itu, seperti baju besi dan senjata berantai. ثبتوا الإسلام والمسلمين في الأراضي اللي أنتم بتشوفوها. الجيش الروم انكسر في الأراضي هذيك بمنطقة الياقوصة. هاي البلد اسمها الياقوصة، اسمها الناقوصة هي، ولكن تعدل عليها سميت بالياقوصة، ولكن هي بالأصل الناقوصة لأنه انتقص جيش الروم فيها، وكانت كسيرتهم من في الموقعة هاي. لما انكسروا ملك الروم هرقل قال كلمته المشهورة: سلام عليك يا سوريا، سلاما لا لقاء بعده. Menurut riwayat, seorang panglima Rom bernama Juraja terbuka hati untuk mengucap kalimah syahadah di hadapan Khalid Al-Walid sendiri. Kemudian menunaikan solat 2 rakaat sebelum gugur syahid di sini. Kemenangan tentera Islam bersandarkan keimanan yang jitu, keyakinan terhadap kebenaran Islam dan semangat jihad yang telah sebati di jiwa nurani mereka. Keimanan, keyakinan dan semangat ibarat api yang mampu melebur besi waja. Kemenangan di Yarmouk seterusnya menjadi pemangkin kepada pembukaan Syria dan Irak yang pada ketika itu dikuasai Parsi. Terdapat kira-kira 800 kubur di 4 perkuburan utama lembah ini, yaitu perkuburan Ghazimiyah, Wadi Khalid, Ma'riyah dan Muntahal yang terletak kira-kira 50 km dari sini. Sebagian besar bentuk muka bumi lembah Jordan adalah kawasan tandus dan bergunung ganang. Tetapi seperkara yang unik dan menarik perhatian ramai ialah kedudukan lembah ini yang terletak di bawah aras laut. Kemenangan tentera Islam ke atas Rom di Yarmouk adalah saat paling berharga pada ketika umat Islam baru saja kehilangan pemimpin agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkorban harta benda, malah ramai yang gugur untuk memastikan Islam bertapak kukuh di bumi Allah Subhanahu wa taala. Amir bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, satu daripada sahabat yang syahid. Jenazahnya dimakamkan di kampung Amir bin Abi Waqqas yang terletak kira-kira 40 km dari medan perang Yarmouk. Amir antara sahabat paling awal melafazkan kalimah syahadah. Namun sebaik mengisytiharkan diri sebagai seorang Islam, Amir terus dicerca masyarakat kampungnya, termasuk ibu bapanya sendiri. Melihatkan semakin ramai memeluk Islam, pembesar dan bangsawan Quraisy Mekah menjadi khawatir kerana mereka takut pengaruh Islam akan mengancam kedudukan dan pengaruh mereka. Lantas mereka menjalankan kempen menyiksa orang Islam secara besar-besaran. Ada kalangan sahabat yang bercadang keluar dari Mekah demi mencari ketenangan sementara.
Setelah mendapat restu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat termasuk Amir bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Ja'far bin Abu Talib, Uthman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah berhijrah ke Habsyah. Mereka tinggal di sana sehingga tahun 7 Hijrah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka Khaybar, Amir pulang bersama-sama 15 sahabat lain untuk berkhidmat di sana. Jihad Amir bermula dengan menanggung penderitaan akibat perbuatan keluarga sendiri, terutama ibunya yang tidak bersetuju dengan tindakan Amir memeluk Islam. Namun cubaan itu tidak sedikit pun melunturkan cinta Amir kepada agama barunya. Menurut seorang penduduk tempatan, Yusuf Amri, 29 tahun, Amir mempunyai 3 saudara lelaki. مقام الصحابي عامر بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه نسبه عامر بن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة القريشي. أمه حملة بنت أبي سفيان ابن عبد شمس، إخوته سعد وعمير وعتبة. Umair bin Sa'ad turut memeluk Islam manakala Utbah mati sebagai musyrik. Semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Amir turut serta dalam perjuangan membebaskan negara Asia Barat daripada cengkaman Rom Timur. Amir menyertai pasukan tentera Islam yang dipimpin Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika membuka Syria. Akhirnya, Amir syahid dalam perang Yarmouk. Kampung ini dinamakan Kampung Amir bin Abi Waqqas atau nama singkatannya Waqqas sebagai memperingati pengorbanan beliau. Seorang lagi sahabat agung yang turut berjihad di Yarmouk ialah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau Mu'az bin Jabal bin Amru. Mu'az dilahirkan pada tahun 20 sebelum Hijrah bersamaan tahun 603 di Madinah dan memeluk Islam pada usia 18 tahun menerusi Mus'ad bin Umair. Mu'az pernah berkata, tiada pekerjaan lebih besar yang dapat dibuat anak Adam untuk melepaskan diri daripada azab Allah kecuali berzikir. Orang ramai bertanya, tidakkah jihad lebih besar pahalanya? Jawab Mu'az, zikir kepada Allah lebih besar. Mu'az juga pernah menyatakan, tuntutlah ilmu kerana menuntutnya adalah kebaikan, mencarinya ibadah, mengulang kajinya tasbih, menimbanya jihad, mengajarkannya kepada yang tidak mengetahui ialah sedekah. Selain Yarmouk, Mu'az turut berjuang dalam perang Badar, Uhud dan Khandak. Menurut Imam Masjid Mu'az, Hasan Ali Aid 55 tahun, Mu'az dimakamkan berdekatan kubur anaknya Abdul Rahman. Kedua-dua mereka meninggal dunia pada waktu yang sama akibat serangan taun. والصحابي معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل كان أعلم الناس بالحلال والحرام، وأحد الستة جمع القرآن الكريم، بعثه النبي عليه السلام قاضيا مرشدا لأهل اليمن، وأرسل مع كتاب يقول فيه إني بعثت إليكم خير أهلي. Selepas penduduk Mekah menerima Islam secara rasmi, Mu'az dipilih untuk mengajar Al-Quran dan hukum hakam kepada saudara baru. Kemudian pada usia 21 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az ke Yaman sebagai mufti. Itulah kali terakhir Mu'az bertemu baginda. Sebelum ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduga Mu'az, "Wahai Mu'az, dengan apa engkau hendak menghukum?" Mu'az menjawab, "Aku akan menghukum berdasarkan kitab Allah. Jika tidak terdapat di dalam kitab Allah, aku akan merujuk kepada sunnah nabinya. Dan sekiranya tidak terdapat di dalam sunnah nabinya, aku akan berijtihad berpandukan akal fikiran." Selepas 13 bulan di Yaman, Mu'az ke Mekah, Madinah, Palestin, Syria dan Jordan untuk mengajar sehinggalah beliau meninggal dunia di sini pada tahun 18 Hijrah. Ketika itu beliau berumur 36 tahun.
Syarabil bin Hasanah radhiyallahu anhu seorang lagi panglima perang Yarmuk. Nama timangannya Abu Abdullah. Syarabil meninggal dunia pada tahun 18 Hijrah ketika berumur 67 tahun. Beliau juga diserang taun. Menurut Hasan Muhammad Masleh, 56 tahun, yang telah menjaga makam Syarabil sejak 10 tahun lalu, bangunan masjid ini dibina Kementerian Agama Jordan pada 1981. Masjid ini terletak di Wadi Riyan, kira-kira 100 km dari Aman. Menurut Hasan lagi, Syarabil antara sahabat paling awal memeluk Islam. Beliau terus berhijrah dari Mekah ke Habsyah untuk menyelamatkan diri daripada penyiksaan kaum Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan Muhammad Masleh, خادم مقام شرحبيل ابن حسنة. هذا الصحابي الجليل قائد جيش فتح الأردن الذي فتح طبقة فحل، بيت راس، جرش، مقيس، طبرية، بيسان. Syarhabil seorang yang warak, berpribadi mulia dan seorang pemimpin yang bijak dan berani. Beliau juga cekap dan berpengalaman luas dalam menguruskan hal pentadbiran dan ketenteraan. Kebolehan Syarhabil menarik perhatian khalifah ketika itu, Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar kemudian melantik beliau sebagai gubernur yang mentadbir 1/4 Syria. Syarhabil pemimpin yang gemar mendampingi dan menasihati rakyat. Beliau pernah berjuang dalam perang pembukaan Syria dan Baitul Maqdis. Semasa Rasulullah SAW masih hidup, Syarhabil telah diberi kepercayaan sebagai duta ke Mesir dan diberi tanggungjawab mencatat wahyu bersama 10 sahabat lain. Disinilah pertempuran pertama antara kerajaan Islam dan Rom berlaku. Perang Mu'tah tercetus akibat perbuatan pemimpin Rom membunuh utusan Rasulullah SAW. Mu'tah terletak 85 km dari Amman. Pada tahun 7 Hijrah, Rasulullah SAW menghantar Al-Harith bin Umar Al-Azdi untuk mengajak Raja Heraklius menerima Islam. Setibanya di Mu'tah, Gubernur Balqa yang dilantik Raja Rom, Syarhabil bin Amru Al-Ghassani, menangkap lalu membunuh Al-Harith. Itulah kali pertama utusan damai Rasulullah SAW dibunuh. Apabila berita itu sampai ke pengetahuan Nabi, Baginda menyediakan pasukan perang dianggotai 3.000 tentera untuk menuntut bela. Pergerakan tentera Islam dari Madinah berjaya dikesan. Heraklius mengumpul 200.000 tentera termasuk sekutunya, suku Arab Bani Ghassan. Armada Rom dipimpin Theodor, adik Heraklius sendiri. Sebilangan tentera Islam menjadi gemetar sebaik mengetahui jumlah tentera Rom yang besar. Ada yang mencadangkan supaya berundur kerana mustahil mereka boleh menumbangkan musuh sebanyak itu. Ada juga yang mengesyorkan supaya mereka mendapatkan bantuan. Ketika itu, muncullah Abdullah Rawahah, seorang pahlawan dan penyair. Abdullah meniupkan kata-kata semangat, sehinggalah akhirnya tentera Islam kembali bersatu, membentuk barisan yang lebih kukuh. Dan akhirnya pada tahun 630, tentera Islam dan Rom bertempur hebat di Mu'tah. Barisan Islam pada mulanya dipimpin Zaid bin Harithah yang akhirnya syahid akibat serangan dari segenap penjuru. Ja'far At-Tayyar atau Ja'far bin Abi Talib yang menggantikan Zaid turut terkorban. Begitu juga Abdullah Rawahah, pemimpin ketiga. Sebaya dilantik panglima perang yang baru, Khalid Al-Walid menyusun strategi mengelirukan musuh. Beliau mengarahkan sebilangan tentera Islam berkumpul di bahagian belakang, seolah-olah mereka mendapat bantuan. Tentera Rom terkeliru
dan menjadi kucar-kacir lalu berundur. Tentera Islam kemudian pulang ke Madinah tanpa kemenangan kepada mana-mana pihak. Apabila Nabi wafat pada tahun 10 Hijrah, Khalifah Abu Bakar menggerakkan misi memerangi Rom. Kali ini, anak Zaid bin Harithah, iaitu Usamah bin Zaid yang berusia 18 tahun, dilantik mengetuai tentera Islam. Di celah runtuhan bangunan lama ini, kelihatan makam Ja'far At-Tayyar dan beberapa makam lain yang dijaga dengan baik. Runtuhan ini berasal daripada bangunan yang dibina untuk melindungi makam-makam ini. Tentera Islam akhirnya berjaya menumpaskan Rom setelah bertempur selama 40 hari.